Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syarah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan para pegawai masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Dan saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita pada malam ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni saya sambung perbahasan pada sifat yang kedua, ya, dalam siri-siri kita mengenal Allah dan mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang saya yakin tuan-tuan pun dah belajar, cuma kita ulang lagi sekali, iaitu sifat kidam. Allah Subhanahu wa taala, dari sudut kita mengenalnya dari sudut sifat, maka salah satunya Allah bersifat dengan sifat kidam. Kidam kita boleh terjemah dua keadaan. Satunya terjemah sebagaimana biasa, sedia kala. Wujudnya Allah, wujud yang sedia kala. Dan oleh kerana sifat kidam ni ulama membahagikan dalam sifat salbiyah, maka boleh kita terjemah sifat kidam ialah tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Sifat salbiyah ialah sifat menafikan ya sesuatu kekurangan pada wujud Allah. Wujud saya, wujud tuan-tuan, adanya kita semua ada kekurangan dari sudut mana? Dari sudut mesti terikat dengan masa. Maka salah satu wujud kita disebut wujud yang ada permulaan. Dan sesuatu yang wujud ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Ya, setiap yang mula mesti ada akhir. Maka wujudnya Allah tidak ada permulaan. Kerana permulaan itu diukur pada masa. Sedangkan Allah yang mencipta masa. Sebelum dicipta masa itu oleh Allah, maka masa itu pun tidak wujud. Wallahu alam. Ini perbahasan secara umum tuan-tuan sekalian. Baik, maka saya baca di sini. Wujud Allah itu tiada permulaan baginya. Maksudnya juga kewujudan Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, kewujudan Allah tidak didahului oleh tiada. Dan dia sentiasa wujud sejak azali dan terus akan wujud secara abadi, kekal selama-lamanya. Wujud kita ni tuan-tuan, wujud ataupun adanya kita ini bermula dengan tiada. Betul ya? Sebelum ni tuan-tuan ada tak? Kita tidak ada. Dan kita baru aja ada. Baru berapa? Baru 20 tahun, baru 40 tahun, baru 60 tahun. Bahkan alam ini lagi lama. Jadi bermulanya wujud kita, kita bermula dengan tiada dan sekarang kita ada. Jadi siapa yang adakan kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita. Tetapi wujudnya Allah, wujud yang tidak didahului oleh tiada. Kerana Allah sedia ada. Ia adalah sifat pertama bagi sifat-sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Iaitu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakin tuan-tuan, kita nak ulang balik ke tuan-tuan sekalian. Kalau sifat wujud disebut sifat nafsiyah, sifat yang merujuk pada zat Allah, diri Allah itu wujud. Sifat-sifat salbiyah ialah sifat yang menafikan atau yang tidak layak bagi Allah. Jadi kalau kita sebut begini,
Allah itu wujud, ya Allah wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kidam, wujud yang tidak ada permulaan. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang baqa, wujud yang tidak ada kesudahan. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang mukhalafah lil hawadis, wujud yang tidak sama dengan makhluk. Itu seterusnya kita akan bahas ke depan, tuan-tuan. Baik, kidam di sini berarti menafikan permulaan secara mutlak bagi wujud Allah. Perkataan kidam, ataupun boleh juga kadang-kadang kita sebut qadim, ataupun selalu disebut kidam, berarti menafikan permulaan secara mutlak bagi kewujudan Allah, dan menafikan juga adanya yang mendahului Allah dari sudut kewujudan. Jadi kalau ada orang berfikir, tuan-tuan sekalian, adakah sesuatu yang wujud lebih awal daripada Allah? Maka tidak, kerana Allah itu bersifat dengan kidam. Dia sedia kala, dia sedia wujud, dan wujudnya tidak ada permulaan, dan tidak ada sesuatu yang mendahului wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sifat kidam yang zati, iaitu kedahuluan yang mutlak pada zatnya. Ia tidak ada pembukaan dan ataupun permulaan bagi kewujudan. Ya, wujud Allah wujud yang zati, tidak ada sesuatu yang memulakan wujud Allah ataupun sebagai suatu permulaan wujud Allah. Macam saya dengan tuan-tuan, kita ni ada apa benda yang memulakan adanya saya dengan tuan-tuan? Ingat lagi ya? Bila mana mak ayah kita kahwin, bila mana mak ayah kita kahwin, itu permulaan-permulaan yang lahirnya, insya-Allah lahirnya kita dengan izin Allah, dan sekarang kita sudah lahir. Itu ada permulaan-permulaan. Ini contoh umum lah, tuan-tuan. Bahkan Allah wujud tanpa dibatasi oleh ruang lingkup waktu dan tempat. Ini kena faham juga, tuan-tuan, bagaimana wujud Allah. Dia adalah wujud yang kidam. Apa makna kidam? Tidak ada permulaan. Salah satunya apa maksud? Wujudnya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup waktu, dan wujudnya Allah itu tidak dibatasi dengan ruang lingkup tempat. Ni tuan-tuan, musim Isra' Mi'raj, walaupun baru dah lepas ni, masuk dah bulan Syaban, ada juga pihak-pihak tertentu yang masih lagi berdalilkan bahawa Allah duduk di langit. Kenapa? Kerana Nabi Isra' Mi'raj menuju ke langit. Apa tuan-tuan? Tapi kalau kita tanya soalan balik, adakah adakah Nabi jumpa Allah di langit? Tidak juga. Adakah Allah jumpa Allah di Arash? Nabi jumpa Allah di Arash? Tidak juga. Nabi jumpa Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Jadi kalau begitu, Allah di langit, atau Allah di Arash, atau Allah di Sidratul Muntaha. Sedangkan kita belajar bahawa Allah itu, wujudnya Allah, dia tidak terikat dan tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Kerana sesuatu yang dibatasi oleh tempat dan waktu ialah sesuatu itu lemah dan tidak sempurna. Sedangkan Tuhan itu ada Tuhan yang maha sempurna, bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Jadi saya dengan tuan-tuan, atau makhluk apa sahaja sekalipun yang ada atas muka dunia ni, makhluk itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kenapa? Kerana selama mana makhluk itu dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, maka itu membuktikan kelemahan yang ada pada makhluk tersebut. Maka saya dengan tuan-tuan nak bergerak, tengok nak bergerak pukul berapa. Kita kata kita ni insya-Allah akan bergerak balik ke kampung pukul berapa? Pukul berapa-apa je lah. Ini orang ni tak tahu apa ni, tuan-tuan. Ya, nak balik kalau pagi cakap pagi, kalau petang cakap petang. Nak balik nak bertolak daripada mana? Nak singgah di mana? Semua tu perbahasan-perbahasan tentang tempat dan waktu yang menggambarkan betapa kita semua terikat dengan tempat dan waktu. Jadi selama mana orang yang berfahaman bahawa Allah itu bertempat, maka dia telah bataskan Allah di suatu tempat. Dan bila mana ada tempat, ada waktu. Sedangkan Allah itu Tuhan yang kidam. Okey, tuan-tuan sekalian ya. Baik, muka surat 82 kalau tuan-tuan ada kitab lah. Imam At-Tahawi berkata qadimun bila ibtida'in. Ni kalau tuan-tuan belajar satu matan akidah At-Tahawiyah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di sana ada teks ataupun matan akidah. Maka beliau mengatakan qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid. Ni ditulis kat sini pendek dalam buku ni, tuan-tuan. Qadimun, Allah itu Tuhan yang maha qadim. Bila ibtida', yang mana tiada permulaan bagi kewujudannya. Bila mana tidak ada permulaan, maksudnya tidak terikat dengan waktu dan tidak dibatasi oleh waktu. Baik,
mana dalil Al-Quran yang tuan-tuan dah hafal, dah baca suratul Hadid ayat 3. Huwal awwalu, dialah Tuhan yang maha awal. Wal akhiru, dialah Tuhan yang maha akhir. Wal zahiru, dialah Tuhan yang maha zahir. Wal batinu, dialah Tuhan yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dialah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalil ini yang pertama, atau perkataan pertama tu, huwal awwal, dialah Tuhan yang maha awal. Apa makna Tuhan yang maha awal? Disyarah oleh junjungan baginda Nabi kat bawah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni kalau tuan ada dalam PDF tu ya, yang ni mungkin dia tukar sikit ni. Dia kalau dalam buku saya ni dia tertukar kedudukan. Tapi tuan-tuan mungkin tak ada kitab, tuan-tuan tak nampak dah, tapi saya bagi tahu dalam buku ni. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Tu ada doa junjungan baginda Nabi, Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkaulah Tuhan yang maha awal, falaisa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu pun sebelum daripada engkau. Baik. Habislah situ tuan-tuan perbahasan secara ringkas berkaitan dengan tauhid nazari. Kalau tuan-tuan baru melalui perbahasan dalam kitab yang saya bawa ni, walaupun kitab kecil, dia bahas dua sudut. Satu sudut perbahasan secara tauhid nazari. Tauhid nazari ialah tauhid yang dibahas sudut teori untuk merujuk kepada akal kita, agar akal kita tidak tersalah faham tentang wujud Allah. Yang kedua, buku ni secara ringkas juga berpindah kepada perbahasan sudut tauhid yang kedua, ialah amali, praktikal dalam kehidupan kita melalui hidup bertauhid. Okey tuan-tuan, ada soalan tak kalau di sini? Okey ya. Okey. Kita pindah pada perbahasan yang kedua, tauhid amali. Saya ulang balik pada tuan-tuan. Kita ni ada akal dan ada hati. Akal untuk kita faham, hati untuk kita rasa. Dan hati juga untuk faham, tetapi faham dengan rasa. Maka kata ulama, memahami sesuatu dengan rasa lebih jauh dan lebih dalam nak banding dengan faham kita sekadar dengan akal. Cuma walau bagaimanapun jangan sampai kita berfikir dan menyalahi kewarasan akal. Ya. Baik, maka ni kita bincang dengan sudut rasa. Mensyukuri nikmat ijad, iaitu nikmat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengetahui hakikat bahawasanya tiada selain daripada Allah yang wujud tanpa permulaan. Ya, tiada selain Allah yang wujud tanpa permulaan. Hanya Allah saja wujud tanpa permulaan. Selain Allah semuanya wujud dengan permulaan. Okey ya. Maka sedangkan selain daripadanya semuanya diwujudkan daripada tiada kepada ada oleh Allah yang Maha Qadim ataupun yang Maha Qidam. Boleh tuan ya? Jadi tuan-tuan kena hayati dengan hati, saya dengan hayati dengan hati, bahawa hakikat yang kita kena faham dalam kehidupan kita ini, tiada selain daripada Allah yang wujud tanpa permulaan. Sedangkan selain daripada Allah semua diwujudkan daripada asalnya tiada kepada ada sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti dia akan melihat kekerdilan dirinya. Sekiranya dia tidak dicipta oleh Allah, nescaya dia tidak akan pernah wujud di dunia ini. Jadi adanya saya, adanya tuan-tuan, ya, bukan kita ada dengan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita boleh juga mengatakan pada hakikatnya, kita pun ada bukan sebab kita nak kata apa, zahirnya pada ibu dan bapa kita, kerana ibu dan bapa kita itu pun ada kerana diadakan oleh Allah. Cuma meletakkan kita pada sebab itu. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang mencipta kita, Allah yang mengadakan kita. Oleh demikian, nikmat dicipta oleh Allah. Yang ni dalam bahasa Arab disebut ni'matul ijad. Lepas tu guru saya dia pernah sebut ada dua nikmat yang paling utama. Bukan paling, kita kena kata nikmat yang paling bernilai, itu lain. Nikmat yang paling berharga, itu lain. Nikmat yang paling utama ada dua. Satu dinamakan apa yang kita sebut tadi, ni'matul ijad. Satu lagi
ni'matul imdad. Apa makna ni'matul ijad? Nikmat Allah adakan kita. Ni'matul imdad, nikmat Allah bantu kita untuk terus ada. Ni tuan-tuan, sekarang ni kalau saya tanya ni macam tuan-tuan Haji ni, kalau kita tanya soalan, minta maaf jangan terasa ya soalan ni tuan-tuan ya, sekadar pertanyaan soalan. Kalau kira-kira rakan-rakan yang sebaya dengan tuan-tuan Haji ni, ramai dah kat meninggal. Dah ramai meninggal ya. Tapi yang ni tak terasa ni. Kenapa Tuan Haji belum meninggal lagi? Ni terasa sikit. Sebab saya pandai jaga diri Ustaz. Ya ke? Sebab saya pandai jaga makan. Betul? Ke sebab apa? Sebab Allah bantu kita dan jaga kita untuk terus ada. Habis yang meninggal tu pun Allah jaga juga, tapi dah sampai ajar dia, Allah matikan dia. Tapi kita ni, adakah kerana kita makan ubat, atau kita pandai jaga kesihatan, atau kita pandai jaga makan minum sebab tu kita terus ada? Tak. Allah yang bantu kita untuk terus ada. Itu namanya ni'matul imdad. Setelah kita ada dan Allah beri bantuan keseluruhannya untuk kita terus ada, maka ketika itulah Allah bagi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat beribadah, nikmat berkeluarga dan sebagainya. Kalau kita awal-awal tak ada apa kita tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang guru kita, saya dulu masa dia mengajar, dia tanya contoh lah, ni soalan sekadar menambahkan faham. Hari ini kita ada apa? Kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada keluarga, kita ada kenderaan, kita ada harta benda. Kenapa kita ada semua yang ada? Maka jawapannya kita tu ada. Okay. Kita ada dulu, baru boleh ada isteri. Kita ada, baru kita boleh beribadah. Kita ada, baru boleh kita hidup dengan Islam, beribadah cara Islam. Kalau kita awal-awal tak ada apalah kita nak bincang. Jadi ada ni tuan-tuan, nikmat yang paling besar. Sebab tu di saat kita mengenal Allah, adanya Allah tanpa ada permulaan, tetapi adanya kita bermula daripada tiada, sekarang kita mula ada dan kita ada permulaan. Itu nikmat yang dinamakan nikmatul ijad, yang kita kena hargai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat penciptaan inilah seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah dan menyaksikan Allah dalam segenap kehidupannya melalui rasa hati ketika berinteraksi dengan alam ini, yang hakikatnya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Jadi dengan nikmat ada ni tuan-tuan, yang nombor satu sekali, apa yang paling penting, dapat merasai lazatnya, seronoknya mengenal Allah. Hidup ni tuan-tuan, mungkin minta maaf kita cakap, mungkin pada saya, pada tuan-tuan, tak puas, dipanggil tak puas. Orang kejar kekayaan, kaya pun tuan-tuan tak puas. Dia nak kaya lagi. Orang kejar pangkat, tinggi mana pangkat pun dia nak lagi. Kalau boleh satu dunia dia nak kuasai dengan kekuasaan dia. Itu manusia tuan-tuan. Betul ya? Cuba tengok dulu ya, bila mana mereka berperang, dapat jajah satu jajahan, mereka berperang lagi. Kalau boleh dunia ni mereka nak kuasai. Sebab tu dulu tuan-tuan, penjajah dulu daripada mana datang? Jauh. Yang jajah negara kita dulu daripada Portugal, daripada Inggeris, daripada Jepun. Kenapa yang sampai begitu rupa? Takkanlah negara-negara yang berdekatan tu tak pun, kerana inilah manusia, dia takkan puas. Yang kejar apa? Nama, selebriti, tak puas. Kenapa? Kerana yang memuaskan hati manusia ialah mengenal Tuhan yang Maha Pencipta. Yang paling seronok dalam hidup ni, yang paling bahagia dalam hidup ni, di saat saya dengan tuan-tuan mengenal siapa pencipta kita, dan kita dekat dan kita menjadi hamba kepada dia. Sebab tu ulama dia tulis, dengan nikmat penciptaan kita, seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Bukan setakat itu tuan-tuan, kelazatan atau keseronokan menyaksikan Allah dalam segenap kehidupan melalui rasa hati ketika berinteraksi dengan alam ini. Ya, kita ulang balik tuan-tuan, sebelum ni kita dah baca dah. Apa yang tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan, alam yang begini luas, yang begini indah,
dengan pokoknya, dengan binatangnya, dengan apa kelautan yang luas, dengan gunung ganang, apa yang tuan-tuan dengar dengan telinga tuan-tuan, suara burungnya, suara anak-anaknya, apa sahaja yang tuan-tuan rasa dengan lidah tuan-tuan, semua itu bukti wujud Allah yang kita tak mampu untuk kita nafikan. Okay, tuan-tuan sekalian ya? Maka segala apa yang tuan tengok tu ialah bukti wujud Allah, bukti kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seseorang yang menghayati hakikat dirinya dicipta oleh Allah tidak boleh lalai daripada mentaatinya maupun teringin untuk menderhakainya. Kerana tanda seseorang itu mensyukuri Allah adalah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah dengan penuh makna kehambaan kepadanya. Ya, bila mana saya dengan tuan-tuan hayati bahawa diri kita semua dicipta oleh Allah, kita tak boleh sekali-kali kita lalai dari Allah. Tuan-tuan sekalian ya, lalai ni apa makna lalai? Dia ada dua perkataan, satu dalam bahasa Arab, satu an-nisyan, lupa, satu lagi al-ghaflah, lalai. Lupa, mungkin kita lupa tuan-tuan, kerana tak ada manusia yang tak lupa. Innal insan, kata Nabi, innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sebenarnya manusia ni dia tak sunyi daripada dua. Pertama lupa, yang kedua dia tersilap. Jadi kalau kita berinteraksi dengan seseorang, kalau dia tersilap, kita maafkanlah tuan-tuan, kerana tak ada manusia yang tak tersilap. Mungkin hari ini dia tersilap, mungkin besok hari kita juga tersilap. Begitu juga kalau ada orang lupa. Kadang-kadang kita suruh anak kita, tolong balik nanti beli apa-apa ni. Oh, lupa dah. Kenapa lupa? Dia tak boleh tanya tuan-tuan kenapa lupa. Dah lupa nak macam mana? Habis pergi keluar balik, beli balik. Macam puan-puan kan suruh suami pergi ke pasar. Ada ke orang tuan-tuan kena pergi ke pasar? Isteri suruh beli 5 perkara, kita balik-balik 2 je. Isteri kata mana 3 lagi? Lupa. Jumpa kawan minum teh tarik, lupa. Isteri tak boleh marah. Habis macam mana? Pergi balik lah. Dah lupa nak buat macam mana tuan-tuan. Kita puasa ni, dekat nak puasa dah ni. Tuan-tuan pernah lupa puasa? Pernah ya? Bukan lupa nak puasa. Kalau bulan Ramadan lupa nak puasa, ini masalah lah tuan-tuan. Dah puasa lupa pun nak makan, tiba-tiba makan teringat balik. Sah tak sah lagi puasa tu? Sah. Allah tak kira kita lupa. Cuma yang paling bahaya, ghaflah, lalai. Apa beza lupa dengan lalai? Lupa ni dia masih ada dalam pemikiran kita, cuma mungkin wallah alam lah tuan-tuan, dia tenggelam sekejap ke, kemudian dia timbul balik. Itu lupa. Lalai ni lenyap tak ada apa dah. Itu bahaya. Jadi sesiapa yang menghayati dirinya dicipta oleh Allah, tidak boleh sekali-kali dia lalai dari Allah, sehingga lenyap Allah daripada kehidupan dia. Jangan tuan-tuan sekalian. Khususnya daripada mentaati Allah, mahupun kadang-kadang teringin menderhakai. Kadang-kadang tuan-tuan ada rasa tak nak mengumpat? Ada rasa? Ada juga tuan-tuan. Bukan nak mengumpat ustaz, nak mengatur. Mengumpat tu tak sah, nak mengatur. Yang saya kata tu betul. Tu selalu dia cakap gitu. Saya bukan nak mengumpat ustaz, tak ada niat pun nak mengumpat, tapi adalah nak mengatur sikit-sikit. Itulah tuan-tuan, yang saya kata tu betul. Yang betul itulah mengumpat, yang tak betul tu dah jadi fitnah. Jadi kadang-kadang ada teringin tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun jangan pernah sekali-kali kita menderhakai. Ya, tapi kalau kita derhaka, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana tanda seorang itu mensyukuri Allah terhadap Allah cipta diri dia adalah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah. Dengan apa? Dengan penuh makna kehambaan. Tuan-tuan, saya nak ulang balik. Hidup di akhir zaman ni kadang-kadang kita terkeliru. Salah satu bentuk kekeliruan ialah manusia di akhir zaman dia suka hidup dengan rupa tanpa makna. Okey ya? Rupa, zahir tanpa makna. Maka sebab tu kata ulama, bila mana Allah cipta kita, Allah letak makna pada diri kita. Apakah makna pada diri kita? Abdun, hamba. Sebab tu kita baru je lepas Isra' Mi'raj. Tetap perasan tak? Ayat pertama dalam surah Isra', Subhanallazi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sedangkan kita tahu malam Isra' Mi'raj ni perjalanan seorang Nabi, seorang Rasul, seorang kekasih Allah.
Tuan-tuan ingat dulu saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada kekasih tak? Ya kuliah-kuliah sebelum ni, kita ingat dah. Tuan-tuan ada kekasih tak? Ada ya? Tuan-tuan jangan keliru soalan saya. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada makwa tak? Ini lain macam lain macam. Kalau tuan-tuan ada kekasih, ada? Siapa kekasih kita? Mak dan ayah kita. Siapa kekasih kita? Isteri dan suami kita. Siapa kekasih kita? Orang-orang yang kita kasih di kalangan anak-anak kita, saudara mara kita. Itu kekasih. Dan kekasih ni tuan-tuan, dia tak akan mungkin menggelarkan kekasihnya hamba. Mana ada orang gelar kekasih itu hamba? Tuan-tuan kasih tak pada mak ayah tuan-tuan? Sudah tentu. Tuan-tuan pernah tak cakap pada mak, masuk kat dapur, lambat lagi ke hamba? Lapar ni. Tak mungkin lah tuan-tuan. Ayah kita baru balik kerja kan, kita duduk depan rumah, baru sampai hamba. Cuba malam ni yang isteri tak datang ni, yang tuan-tuan dan isteri tak datang ni, tuan-tuan balik kat rumah nanti, tengok isteri duduk kat mana-mana, tak kira lah duduk ruang tamu ke duduk kat dapur lagi baik, minta test cawan hamba. Cuba tuan-tuan cakap gitu. Dia kata apa kat tuan-tuan? Abang ni dah benci ke kat saya, dah sanggup panggil hamba. Tapi kalau kita tanya soalan, siapa yang paling cinta pada Nabi Muhammad? Allah. Siapa yang paling kasih pada Nabi Muhammad? Allah. Kenapa Allah? Sebab tu ulama kata apa tuan-tuan? Isra' Mi'raj ni pertemuan antara kekasih dengan kekasih. Malam pertemuan kekasih dengan kekasih. Allah mengasihi Nabi-Nya, Nabi mengasihi Allah. Tidak ada boleh menandingi kasih Allah kepada Nabi, kasih Nabi kepada Allah. Tapi kenapa malam tu Allah kata subhanallazi asra bi abdi? Sebab tu setengah ulama kata Isra' Mi'raj adalah sebuah gambaran pertemuan seorang hamba dengan pencipta. Jadi Allah nak bagi mesej pada saya dengan tuan-tuan, hidup ni tidak ada makna kalau tidak menjadi hamba kepada Allah. Maka makna diri kita adalah hamba. Maka apa tugas kita? Tugas kita ialah menyempurnakan makna kehambaan kepada Allah melalui ketaatan kepada Allah. Salah satunya menyedari dan mensyukuri nikmatul ijad, nikmat Allah cipta kita sebagai seorang manusia yang muslim, yang mukmin. Dah isyak ke tuan-tuan? Belum ya? Lambat lagi? 10 minit lagi. Saya lupa nak bagi tahu. Malam ni tuan-tuan saya nak minta izin dengan pengurus masjid dan tuan-tuan lah. Isyak saja saya kena berhenti dan saya kena minta diri sekejap. Saya ada urusan penting sikit. Saya kena berhenti dan saya minta diri dulu lah. Saya nak pergi ke U12. Ada masalah sikit tuan-tuan. Baik, kalau insya' tolong bagi tahulah insya-Allah ya. Baik, saya teruskan perenggan seluruhnya tuan-tuan. Kita selaku insan yang wujud daripada tiada, lalu diadakan oleh Allah kerana kecintaannya kepada kita. Ini salah satu saya ulang balik tuan-tuan. Kalau kita tanya soalan, apa tujuan Allah cipta kita? Tujuan yang paling utama Allah cipta kita. Sebenarnya kata ulama, Allah cipta kita ni tujuan yang paling utama untuk menzahirkan cinta dia kepada kekasih dia. Jadi kita ni siapa? Kalau bahasa kiasan lah tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad. Okey, siapa kita ni? Kita adalah lambang cinta Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Dan Allah dengan kita terlalu amat berlembut. Solat 50 waktu jadi 5 tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Okey. Puasa 365 hari setahun, puasa 30 hari saja. Ada satu malam dipersiapkan Lailatul Qadar, buat malam tu ibadah, Allah gandau sampai 1000 bulan, 83 tahun. Ini umat yang telah dijamin untuk ke syurga. Sehingga Nabi mengatakan kullukum yadkhulul jannah, kamu semua wahai umat aku akan dimasukkan ke dalam syurga, illa man aba, kecuali yang memang tak nak masuk. Ini masalah lah tuan-tuan, sebab dia tak nak masuk. Kita nak masuk ya, Allah pasti masukkan kita ke syurga. Ni Nabi ijtihad, Nabi jamin kullukum, kamu semua wahai umat aku yadkhulul jannah. Yadkhuluni fi'il mudhari', satu kata kerja verb present tense, sekarang ni pun dan akan datang nanti, pasti kamu akan dibawa ke syurga. Habis kenapa Allah cipta kita?
untuk membuktikan cinta Allah kepada kekasihnya. Kalau Allah nak cipta kita untuk beribadah, Allah tak perlu kita tuan-tuan untuk beribadah. Malaikat lagi hebat beribadah. Ada malaikat yang Allah cipta hari pertama, Allah suruh kiam sampai kiamat, sujudkan sampai kiamat, yang bertasbih sampai kiamat. Kalau sekadar kita nak tasbih, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau sekadar untuk hidup bertasbih, semua makhluk bertasbih pada Allah. Kita ni sekadar letak kat dunia sekejap, itu pun dah akhir dah tuan-tuan. Akhir dah dunia, tak nak berlama-lama. Tuan-tuan nak kekasih tuan-tuan tunggu lama-lama? Tak ada lah ya. Mana ada orang nak kekasih kita tunggu lama-lama? Ya. Jadi kita tak nak, Allah tak nak bagi kita berlama-lama. Dunia dah nak kiamat dah ni tuan-tuan. Segala tanda kiamat kecil dah semua dah ada. Kita ni duk tunggu yang besar dah. Ya. Tunggu Imam Mahdi, kata ulama, mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Wallahualam. Imam Mahdi. Yang tak tahan yang mengaku Imam Mahdi pun dah ramai dah. Yang mengaku. Aduh. Yang jumpa saya ada terang-terang mengaku depan saya seorang, ada. Dah banyak kali dah saya cerita pada tuan-tuan. Dia datang jumpa saya lepas isyak, lepas mengajar, dia tarik saya pergi ke tepi tu. Ustaz, boleh tak Ustaz bagi tahu apa yang ada dalam hati saya? Dia kata. Saya kata, mana saya tahu ada dalam hati Tuan? Tuan bagi tahu je lah. Dia kata, sebenarnya saya ni dalam hati saya nak bagi tahu kat Ustaz, saya ni Imam Mahdi. Saya tanya, boleh tanya tak Tuan? Ya. Tuan daripada mana asal dia? Ni tuan-tuan jangan marah ni. Dia kata, saya daripada Banting. Jangan salah orang Banting. Ini masalah ni. Dia kata, Imam Mahdi bukan orang Banting. Imam Mahdi orang Madinah. Tuan apa ya? Jawa, Banjar, Minang, Melayu. Dia kata, saya Minang. Ini satu lagi masalah. Imam Mahdi orang Arab, bukan orang Minang. Tuan-tuan jangan terasa orang Minang ya. Orang Minang kita ramai sama kawan-kawan kita ada. Anak cuma kita ni Minang, Banjar, Melayu, apa lagi? Kadazan ke apa? Ramai lah kita. Ni orang apa? Orang Minang. Imam Mahdi orang Arab. Tu tuan-tuan jangan terkeliru lah yang tu. Tapi nak bagi tahunya, kata ulama, Imam Mahdi dah terlalu dekat untuk Allah zahirkan, dan kita dah terlalu dekat dengan kiamat. Okey tuan-tuan, saya cepatkan sikit tajuk ni, perenggan yang terakhir. Baik, ada pun jalan untuk mencintai Allah. Allah cipta kita dengan kecintaan Allah kepada kekasihnya dan kepada kita. Maka kita juga tuan-tuan mesti membalas cinta kita kepada Allah. Ya. Dan kalau tuan-tuan baca dalam surah Taubah ayat 24, banyak kali saya ulang tuan-tuan ya. Saya pun dah tak nak baca dah. Tuan-tuan baca surah Taubah ayat 24. Ada 3 cinta yang wajib sekarang ada dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, dalam hati kita semua. Kalau tak ada 3 ni, kita berdosa. Antara salah satunya cinta kepada Allah. Ada pun jalan untuk mencintai Allah dengan sentiasa melakukan ketaatan kepadanya. Kalau kita kata kita mendakwa kita cinta Allah, sudah pasti kita sentiasa mentaati Allah. Ya, tak akan mungkin orang ini kalau dia mencintai seseorang, dia selalu mengingkari seseorang itu. Tak mungkin. Mengeluarkan makhluk selain Allah daripada hatinya, lalu meletakkan hanya Allah sebagai yang paling dicintai dalam hatinya. Ni tuan-tuan, dulu ni kita bagi tahu ya, dalam hati kita ni, yang kita duk baca munajat. Lagi sekali saya baca pada tuan-tuan, ya tuan-tuan pun dah baca. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Setakat itulah. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah bagiku keagungan Allah. Ni terjemah ringkas. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Jadi kalau tuan-tuan cinta pada Allah, tuan-tuan kena buang segala apa yang ada di hati tuan-tuan. Yang ada hanyalah Allah. Okey, ni ingat kita pesan. Tuan-tuan balik jumpa isteri tuan-tuan nanti, tuan-tuan panggil dia. Okey, malam ni I nak bagi tahu kat you, I kena buang you daripada hati I. Mesti dia terasa, kenapa pula you dah ada orang lain? Ini soalan biasa tuan-tuan. Tak ada, I tak ada orang lain.
Habis you nak letak siapa dalam hati you? Dalam hati saya hanyalah Allah. Inilah. Habis you nak letak air kat mana? Mesti dia tanya dah buang daripada hati. Nak buang kat mana? Letak dia di sisi. You sentiasa ada di sisi air. Dalam hati air tak ada sesiapa lagi kecuali Allah. Tuan-tuan, kenapa kita sampai hari ini, saya tuan-tuan belum sempurna khusyuk? Kejap khusyuk, kejap tak, kejap khusyuk. Kenapa? Kerana saya dengan tuan-tuan, segala benda kita masukkan dalam hati kita. Isteri, anak-anak, harta benda, apa kata-kata, samalah saya sama. Lepas tu angkat takbir, ya Allah. Kunci kereta pun ada dalam ni. Betul ya? Kunci kereta, kunci rumah. Apa lagi? Roti canai banji ada? Dalam hati. Ingat Allahu Akbar. Lepas ni nak ke kedai roti canai banji. Inilah masalah kita tuan-tuan ya. Allah. Itulah. Jadi seseorang akhir sekali seseorang yang menyaksikan hakikat dirinya yang berasal daripada tiada, pasti tidak akan sombong dengan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah, kerana mengerti bahawa hakikat kehidupan itu sendiri bukanlah milik dirinya sendiri yang boleh membawa kepada kesombongan diri. Hari ini orang sombong dengan harta, orang sombong dengan pangkat, orang sombong dengan segala-gala tuan-tuan, sedangkan dia tak sedar diri dia wujud daripada tiada kepada ada, yang Allah yang adakan dia. Apa maksud? Diri dia dan kehidupan dia bukan milik dia, dan segala apa yang dia miliki hari ini pun bukan milik dia. Kenapa dia nak sombong dengan apa yang bukan milik dia? Ada orang pinjam motosikal, kemudian sombong dengan motosikal sekarang. Ni orang apa ni tuan-tuan? Kalau motosikal sendiri okey lagi. Ni motosikal pinjam, kereta pinjam, tiba-tiba duk bermegah, bernyombong kat orang dengan benda pinjam. Ni orang ni masalah tuan-tuan. Masalah mental ke masalah apa tak tahulah. Inilah saya dengan tuan-tuan. Okey. Kadang-kadang orang sombong dengan ilmu. Akhir zaman berapa ramai orang sombong dengan ilmu. Tak boleh tegur tuan-tuan dunia sekarang ni. Tuan-tuan nak tegur saya, tuan-tuan ada doktor. Tuan-tuan nak tegur saya ni, tuan-tuan mengaji mana dulu? Saya mengaji Mesir tau. Ni dunia hari ni tu. Tuan-tuan jangan. Oh subhanallah. Tuan-tuan ada sijil. Ni dunia hari ni. Dulu kita tersilap juga mungkin. Kadang-kadang imam kan, kita tegur imam. Imam baca tadi ada kurang sikit tu. Dia pula. Antar jadi imam berapa tahun? Saya dah 20 tahun tau. Dia bukan masalah 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau dah silap lah, terima je lah. Tapi jangan tuan-tuan sombong dengan ilmu. Kenapa? Kerana tak menyedari bahawa ilmu yang ada Allah yang bagi. Allah boleh lupakan bila-bila masa. Okeylah, selesailah tuan-tuan ya. Untuk bulan depan kita baca yang ketiga, Baqa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala asjma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.